Jadi, buku kalau kita baca dalam tentang 50 tadi 55 tentang akidah imamah. Jadi ini kita tidak Islam. Dan imamah ni dia lebih daripada sembahyang. Jadi kita ni memang tidak Islam pada Syiah, sebab tu mereka membunuh dengan sekarang. Seperti kalau tinggal di Iraq ataupun di Syria sekarang ni, mereka bunuh memang satu ibadah. Dan benda ni real berlaku. Saya nak cerita juga seorang sahabat yang seorang syekh. Sekarang ni dia sudah berada di Jordan. Syekh mungkin ada yang kenal di sini, bekas pensyarah UIA. Itu Syekh Abdul Razak Abdul Rahman As-Sa'di Al-Hasani. Dia ni keturunan Hasan, seorang keluarga ulama yang besar di Iraq. Tapi ramai banyak keluarga Jordan. Waktu dia datang ke sini, saya masa itu jadi rektor di UIA. Dan begini kan UIA Kuala Islam Darul Ridwan Perak. Dan dia datang tu belum lagi orang nak jatuh, tahu berapa lama nak jatuh. Dia pun keluar. Dan dia ramai murid, khususnya dia bertani. Semasa belajar tani sana, dia banyak membantu Syekh Razak ni. Dia bersyarah di sebuah universiti dan menjadi mufti kepada 2 mazhab. Dan saya ambil dia 2 tahun di mengajar di Perak. Selepas habis sana dia masuk UIA. Dia hari ini sudah balik ke Jordan. Itu berkat dengan Pak dia. Sebab ramai ada balik juga di Jordan. Dia menceritakan semasa mereka di universiti di Baghdad, ramai juga kenal sahabat-sahabat orang Syiah. Masa itu ada bergaduh lah. Sebab Syiah ni bila ada sikit, dia tak bergaduh, bila dia tak kuasa ada usin, tindak tu ada orang. Bukan macam sekarang ni dia ada kuasa macam di Iran. Mereka ada outing untuk buat satu kajian di luar daripada Baghdad, satu bandar kecil. Pelajar ni kan lebih banyak. Biasa bila 2 orang keluar, nak keluar petis, keluar sebilik lah kan. 2 orang biasa kalau tu. Tapi Syekh Razak ni kata kita sewa satu bilik, yang kawan dia Syiah ni dia kata tak boleh. Tak boleh tuan kamu je. Jadi dia ni memang sahabat baik, tapi dia maksudnya benda yang benar. Sebab benar tu dah dia dididik daripada kecil lagi. Dia kata Syekh Razak kata pasal apa? Kami orang Syiah dia kata dididik daripada kecil lagi. Kalau ada peluang bunuh orang ahli sunnah, kalau tak bunuh tu jadi satu selesai sangat besar. Jadi benda ni menghantui dia, tak boleh. Jadi kalau dia tidak bantu, kepada dia mesti boleh bunuh orang. Siapa PK itu? Jadi kebencian kepada Abu Bakar, Umar, Osman, Syahri adalah dididik kepada kecil-kecil lagi. Ya, daripada kecil. Satu cerita lagi saya nak cerita ini daripada Saudi. Saya masa buat umrah dan salah seorang sahabat Saudi mencerita kepada saya. Dan juga ini daripada kawasan yang ada Syiah, sahabat orang Saudi ini. Ada kawasan yang ada Syiah. Ini kita bagaimana Syiah ni mendidik anak-anak kecil membenci Abu Bakar dan Umar. Seorang ayah ni dia sembunyikan mainan anak dia. Sembunyi. Jadi bila ada anak dia tanya, ayah mana mainan anak? Dia kata Abu Bakar Umar mari curi. Dah walau dah. Dia kecil, budak-budak kecil tu dididik dah. Sebab dia Abu Bakar Umar ni rampas hak Ali. Itu dia punya nak bawa situ. Jadi benar dididik daripada kecil. Jadi dalam konteks ini, di mana ada Islam, kalaulah kita kata Abu Bakar, Umar, Osman, semua sahabat melagi 4-5 orang saja kafir. Di mana ada Islam lagi? Sebab Al-Quran hadis itu siapa yang bawa kepada kita? Yang kita Quran ini besarkan Quran dan hadis. Jadi dengan sendirinya Syiah ini adalah musuh Islam. Sebab itu para pekaji, kalau sudah lihat ini, para pekaji dengan jelas menyatakan mereka adalah musuh Islam. Saya nak bawa tentang cuba buka halaman 8 itu. Halaman 8. Syekh Abdul Aziz Muhammad Az-Zubairi. Ini daripada kajian dia sebutkan ni, Syiah Ar-Rafidah Rasyahira sekalian. Hum firqatun min a'da'i Islam. Firqah daripada musuh Islam. Ini kajian. Dan ini kajian PhD pun ada 3 jilid yang saya sebut di tempat lain. Ada 3 jilid kajian PhD pun buat kesimpulan yang sama. Tazaharu bi mahabbati ahlil bait. Mereka menzahirkan berpura-pura mengasihi ahlul bait
kadban wa dhura, secara bohong, secara dusta. Wa da'un nas litasyayuhi, dan menyuruh manusia supaya kasih pada ahlul bait secara tipu. Wa nasabu ila ahlul bait ma lam yaquluhu, dan mereka disebabkan kepada ahlul bait apa yang mereka ahlul bait tidak kata. Di sebenarnya riwayat-riwayat ni yang banyak mereka sandarkan riwayat mereka kepada Abu Abdullah, iaitu Imam Ja'far Shadiq. Bagi kita, Imam Ja'far Shadiq dan Ahlul Bait yang disebut 12 sebagai imam mereka itu sebenarnya Ahlul Sunnah dan tak ada kena-mengena dengan pemikiran mereka sebenarnya. Malah Imam Ja'far Shadiq pernah menyebut, dan saya ada sebut sini, kalau aku ada kuasa, Imam Ja'far Shadiq, aku akan bertakarub kepada Allah dengan darah mereka itu. Sebab sampai kepada dia daripada Iraq, orang berita kepada Yasyir, orang menggunakan nama kamu untuk memaki Ibn Umar, Ibn Uthman dan sebagainya, maka dia menafikan ini menggunakan nama. Ini halnya sepertilah sebenarnya kita sebenarnya sepertilah Sayyidina Isa dengan pengikut hari ini. Sayyidina Isa hari ini orang Kristian dia mengenai Yesus itu Tuhan mereka, penyelamat sebagainya. Dia tak ada kena mengenal dengan Sayyidina Isa yang sebenar yang kita beriman. Tak kena begitu juga Sayyidina Musa dengan Yahudi. Mereka saja mendakwa. Jadi demikianlah sebenarnya Syiah dengan Ahlul Bait itu, itulah keadaannya. Ahlul Bait yang disebut senarai nama ni tak ada kena mengena langsung dengan pemikiran Syiah. Malah hak yang ke-12 itu tak ada apa sebenarnya. Tidak wujud. Dia tidak wujud. Mengapa diadakan? Ini mengapa diadakan? Sebab dalam hadis-hadis dia, ada hadis sama dia reka, dia kata kalaulah dalam satu detik atau saat tidak ada imam, maka bumi ni akan runtuh. Laulul imam lasaqatul ardh, bumi akan runtuh kalau satu detik saja imam tidak ada. Jadi sebab tu bila imam tu mati mesti diganti dengan imam yang baru, yang kedua. Dan mereka sebut syarat-syaratnya macam silsilah ajar-ajar dululah. Mesti anak lelaki daripada imam yang mati itu, dan imam yang berikutnya mesti memandi, menyembahayahkan, dan juga ada senjata Rasulullah itu mesti padat, ada berbagai-bagai syarat lah. Berbagai-bagai syarat. Tapi kebanyakan syarat ni tidak tepat pada imam-imam yang sebagian besar pada imam 12. Tapi Syiah dia boleh, ulama dia boleh takwil, boleh tepis tu tepis tu ni. Cuma yang terakhir, imam yang ke-11 Hasan Asy'ari, itu cicit Rasulullah juga, Hasan Asy'ari. Hasan Askari. Hasan Askari ni dia mandul, tak ada anak. Jadi bila mati Hasan Askari tanpa ada anak, maka doktrin imamah ni runtuh. Dan mereka berpecah pada 15 puak sebenarnya. Jadi macam mana nak menyelamatkan ini? Maka satu puak itulah yang sekali. Satu puak membuat mereka cerita bahawa sebenarnya Hasan Askari ini, sebenarnya Hasan Askari ini ada anak yang disembunyikan di Saradik, di bawah bilik-bilik bawah tanah. Dan lepas tu dia rakyat, maknanya ayahnya sempat mewasiatkan dia sebelum meninggal. Pak, dalam hikayat buku-buku Syiah pun dia tak lebih daripada 5 tahun, kalau 4 dan 5 tahun dia imam dah. Itulah yang sekarang ni yang Mahdi Al-Muntazir, nama dia Muhammad, kata dia Al-Mahdi yang ditunggu hari ini. Sebenarnya tidak wujud. Malah yang ulama saya sebut tadi pun, dia kata tak wujud sebenarnya Muhammad Al-Mahdi, tak wujud. Jadi mereka menyembah benda orang yang tidak wujud. Itulah Al-Mahdi mereka. Jadi saya nak pergi secara ringkas tentang apa yang penting. Mengapa kita katakan soal akidah ni boleh, yang penting dan boleh buat pada kufur. Kita kena faham dalam akidah ni perkara yang paling asas sekali ialah Al-Quran itu yang ada di tengah umat Islam ini 30 juzuk tu, semuanya kita kena perhatikan, semuanya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, tidak kurang dan tidak lebih. Itu akidah yang paling asal. Al-Quran yang ada 30 juzuk itu yang ada di tengah umat Islam seluruh dunia ini yang tidak berubah, itu adalah kita wajib iktikad ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak kurang dan tidak lebih. Siapa yang beriktikad lain daripada itu jadi kafir. Ini ijma' ulama, tiada yang khilaf. Jadi kalau kita kata alif lam mim, kata alif daripada alif lam mim itu bukan Quran, itu jadi kafir lah. Jadi kafir. Itu satu perkara yang paling asal. Kemudian kita wajib
beriktikad dengan hadis-hadis Rasulullah, beriman dengan hadis yang sahih. Jadi hadis yang sahih ini yang paling sahih sekali kata Bukhari Muslim. Lepas itu Sunan Sittah adalah yang baik sebagainya. Tapi hadis-hadis yang sahih, yang khususnya yang mutawatir, yang kita beramal banyak sekali, bukan sembahyang, bukan semua dalam Quran. Kita sembahyang memang kayak musalah waktu zakat, tapi detail-detail sembahyang, kaifiah sembahyang banyak tidak ada dalam Quran. Sujud wasjud warka'u ma'ar-raka'in saja, macam mana nak rokok, semuanya daripada hadis kan. Nak sujud 2 kali, rokok sekali, sebagainya, itu semuanya adalah ada di dalam hadis yang menjadi asas. Kalau kita sembahyang sujud sekali saja, rokok 2 kali, tak sah, tak sembahyang. Tapi tidak ada dalam Quran. Kita warka'u ma'ar-raka'in saja. Jadi hadis ini adalah penting. Jadi Syiah menolak semua hadis ini. Ada nas yang saya sebut sini, menolak semua hadis. Bukan kita reka, boleh saya nak buat pada 70 betul. Cuba baca 71 Wasihahul ammah kulluha wa jami'u ma yarwawnahu ghairu sahihin. Ini kena ada istilah ni, istilah kalau baca kita Syiah ni, dia istilah dia kita ni al-ammah, antaranya orang awam, orang ramai. Dia tu al-khassah, orang khusus. Hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh kita lah, Bukhari, Muslim, Sunan Sittah, itu kulluha wajib majlisan, dan semua yang diriwayat ahli sunnah tidak sah, tak ada. Jadi dia tak beriman dengan hadis sebenarnya. Dia beriman dengan hadis yang dia riwayat, yang dia reka. Itu. Jadi sini sudah terkeluar dia daripada Islam. Kalau bagi ni pun terkeluar dia daripada Islam. Kata apa mesti ini apa sebab apa nak mendak sebab mesti saya nak pimpin yang penting, lepas tu boleh tanya lagi saya nak pergi kepada tu sikap mereka terhadap Quran, sikap mereka terhadap sahabat. Saya sebut dah bagaimana, boleh baca halaman 60 ke atas. Sikap mereka terhadap kita ahli sunnah. Ini nas-nas yang terang di dalam hadis-hadis mereka, dan juga yang mereka amalkan sekarang ini kan. Mereka amalkan sekarang ini. Cuba lihatlah halaman 72 itu. Wal masyhur min kalami ashabina al-mutaqaddimin wal kufr wal hukmu bi kufrihim wa najasatihim wa huwa al-muayyad bil riwayat al-imamiyah. Ini tentang kita al-sunnah ini, yang bukan Syiah. Dan yang masyhur daripada perkataan sahabat-sahabat kami yang dahulu, mana ulama-ulama dia lah, ialah menghukum kafir mereka itu yang al-sunnah kita ni. Wa najasah, dan najis. Ini bukan ada dalam kitab saja amalan. Anak saya pernah masa di Jordan dulu, dia di umur dia tak jauh masjid, dia selalu pergi dengar sama Ustaz. Dia dengar seorang ustaz, dia call saya, kita seorang ustaz ni bawa balik daripada yang syarat masjid tu, bawa balik daripada Iran. Dia di Tahran ni tak ada, bila tak ada masjid Sunni. Dia termasuklah masjid Syiah. Bila masuk masjid Syiah, orang Syiah tahu dia ni Sunni. Tahulah sebab kalau Syiah sembahyang bawa batu. Bila keluar mereka, dia orang masuk tapak kaki kat tu, najis. Dan masa sibuk kita dengan pemain dulu, saya baca risalah daripada Persatuan Ulama India, ulama Pakistan, atau risalah kecil. Saya masih simpan lagi, tapi nak cerita ini. Semuanya terpengaruh dengan bahawa Sumin Khomeini buat revolusi lain. Ulama-ulama Sunni kita pergi jumpa banyak ramai. Awal Indonesia ramai pergi. Alhamdulillah saya tak ditakdirkan pergi ya. Takdirkan pergi, tapi ramai yang pergi.
Habib, kita Habib itu Habib pun membelah sokong juga. Anwar balik bersyarah Al-Imam Al-Khumaini, macam-macam lah, Ruhullah, Ayatullah, macam-macam lah. Tapi ramai saya alhamdulillah lah selamat taki. Ulama Pakistan nak beritahu semasa mereka jumpa Khumaini tak bersalam dengan mereka. Kalau bersalam dia kena basuh tangan najis. Dan benar kita Khumaini tak kata Khumaini ada itu. Jadi kita ni najis. Dan yang lebih berat lagi, ini antara gelaran kita ialah nawasik. Tengok halaman kalau yang menjatuh 72 tu. Wa aman nawasik wal khawarij la'anahumullah ta'ala fahuma najisan. Nawasik ni pasal berikan nawasik. Nasib daripada nasibul ada'i li'aliyah. Itu nawasik. Nasibul ada'i li'aliyah. Nasib ni menegakkan permusuhan terhadap Ali. Jadi bagi dia, siapa yang mengiktiraf Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah itu memusuhi Ali. Jadi kita ni dengan sendirinya nawasik. Mereka keduanya adalah najis. Kita ni najis. Yang dia terhegi-hegi ikut Syiah tu pasal apa? Najis saja. Dan saya pernah bertanya di mana dalam tulisan saya bertanya orang yang Syiah jadian Malaysia ni, Syiah jadian ni. Kalaulah Abu Bakar, Umar, Utsman tu begitu teruk pada badan Syiah kafir, laknat semua sekali, awak ni macam mana? Adakah awak mendekati menyamai Abu Bakar, Umar, Utsman? Sahabat-sahabat ni dekat pun tak kita ni nak menyamai. Mana pandangan Syiah lebih teruk daripada kami ni, bukan memperalatkan kita saja. Kena sedar Al-Sunnah. Tak harus sembahyang. Malah ada nas yang bahawa kita dia lebih nasib kita dia lebih buruk daripada orang kafir, daripada Yahudi dan Nasrani. Ada nas. Jadi itu tentang sikap mereka terhadap kita. Tapi mereka bunuh ni memang dia sama dengan Yahudi sebenarnya. Sebab kalau telak Yahudi pun curi barang yang orang Yahudi tak boleh, barang bukan Yahudi semua boleh halal. Bunuh sebab tu bagi dia bunuh anak-anak orang Palestin semua sekali. Ada apa masalah beribadat ke dia? Itu juga Syiah. Dia membunuh dia sudah ada bom Bermil tu sekali. Dia dah tak ada tentera tak banyak, dia hantar bom macam apa ni? Bermil ni maknanya macam terpayang, memusnahkan rumah, membunuh begitu ramai anak-anak. Ini di Syria hari-hari berlaku. Dia boleh buat Asad. Asad tu berbeza lain dengan Syairan, tapi mereka sekongkol untuk memerangi Ahlussunnah. Dia Alawi, tapi sama-sama memerangi Ahlussunnah. Cuba sedikit saya nak akhirkan dengan pandangan ulama-ulama terhadap golongan ini, pandangan para ulama terhadap golongan ini. Kalau boleh pergi rencana yang saya dalam surah 40 atau 42 tu, mereka ni sebenarnya kafir daripada dulu lagi dahulu, ulama dulu dia cakap dah. Cuma kita tak peduli sangat kan. Sebab dulu kita tak tahu pun, tak sebut pun Syiah. Kemudian bila tiba-tiba saja revolusi Iran, revolusi Islam, kita secara terkejut. Sebab ahli sunnah dia tak pernah buat revolusi. Tiba-tiba Syiah pula pandai buat revolusi, kita menyokong. Sebenarnya revolusi Islam itu diwar-warkan oleh media barat yang belakangnya Yahudi. Dan kita orang di sunnah ni, orang Islam lah, tidak berfikir cara analitik. Sebab kita tak tahu bersikit belakang belakang, tiba-tiba muncul Khumaini. Khumaini ini sebenarnya dia berada di Iran dan menjalankan gerakan terhadap Syah. Dan dia di luar negeri ke Baghdad. Dia duduk di Baghdad, di Iraq selama 13 tahun. Dia setahun yang akhir yang dia nak balik itu, dia berpindah ke Perancis. Dan dijaga di Perancis. Perancis ni siapa? Adalah sekutu NATO yang paling kuat, Perancis ni. Iran juga negara NATO.
dan dia balik dengan kapal terbang awam. Sedangkan di Iran pada waktu itu lebih 40,000 penasihat dan tentera Amerika. Selain tentera Syah sendiri, mengapa seperti peluru pun tak boleh naik untuk jatuh ke dia? Sebab komander NATO sebelum itu telah datang. Ini menurut apa yang disebut oleh Syah dalam buku memori dia lah. Yang dikata pelik sekali oleh komander NATO, yang dia adalah ketua angkatan tentera NATO di Iran, dia tak berjumpa Syah. Dia kata dia balik, dan sangat permintaan pelik, dia kata nak jumpa Bazargan yang dipenjarakan oleh Syah pada waktu itu. Kita ingat kali Mahdi Bazargan, kalau kita ingat balik cerita selepas revolusi, Mahdi Bazargan ini ialah Perdana Menteri pertama yang dilantik oleh Khuwailid. Dia nak minta jumpa Bazargan yang dalam penjara, dan dia jumpa ketua tentera. Sebab itu bila berlaku pemberontakan ramai macam Al-Rabi'ah hari inilah, ketua tentera itu selamat, yang lain semua dibunuh. Sebab ketua tentera telah mengarahkan askar balik ke barik semua sekali, dan dia selamatkan oleh. Jadi revolusi ini sebenarnya dirancang oleh mereka. Tidak tahu. Dan mungkin kita tak tahu macam mana kalau mereka nak rancang revolusi Iran. Ini kita dah tahu latar belakang. Waktu itu perang dingin, dan Syah 60 tahun lebih pada waktu itu, dan Amerika ni bukan bodoh, dia cerdik. Kalau jatuh Syah, puak Syiah ada dua puak yang menunggu. Dia tidak ada pengganti. Syah ni tak ada pengganti yang kuat. Puak yang satu ialah puak Khomeini lah, Syiah ni, dia gerakan Khomeini. Dan puak yang tadi puak kiri, itu didahil oleh Mujahidin Khalid, Filayan Khalid dan sebagainya, puak kiri. Kalau jatuh ke puak kiri, dia akan bersama dengan Rusia. Dan ini menyusahkan mereka, sebab mereka waktu ada perang dingin dengan Rusia waktu itu, belum dijelaskan. Jadi mereka gunakan kaedah yang sama juga. Kita guna kaedah yang akhafud dararain. Akhafud dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan. Kita dalam Islam benar. Mana lebih ringan mudarat yang bagi Amerika, malah lebih menguntungkan dalam konteks merosakkan Islam. Dengan Khomeini menggantikan Syah daripada puak kiri yang akan menyokong Rusia. Itu kita cara analitik. Dan ini saya baca daripada seorang doktor yang membuat kajian penyelidikan 20 tahun sebelum Khomeini naik, gerakan-gerakan ini. Buku itu dia punya Wajah Daurul Majus. Buku itu cetak berapa kali, dan saya dapat awal-awal juga begitu. Wajah Daurul Majus, datang 3 peranan Majusi. Dr. Abdullah Al-Ghani, tak saya nama dia. Jadi kita belum lalu, belum jumpa buku ni, saya patut sokong juga lah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat pada ulama, kalau tengok muka 72 tu, Al-Baghdadi ni ulama-ulama dah sebut dah. Fahaza qaulul jarudiyah wa takfirun wajib bi takfirim ashab Rasul. Mengkafirkan mereka wajib kerana mereka mengkafirkan sahabat Rasulullah. Itu terang-terang di dalam kitab mereka hari ini. Yang terang. Wajib. Dan Ahlus Sunnah mengkafirkan Sulaiman bin Jarid min ajli annahu kafara Uthman, mengkafirkan Uthman. Dan kita kenal juga almarhum Sayyid Hawa dulu ya, Sayyid Hawa tinggal 43 itu, wa hadza min Khomeini kufrun bawa'un wa naqdun lil Islam kulli. Jadi Sayyid Hawa kita mengulas pernyataan Khomeini dalam Kasbul Ashraf bahawa sahabat-sahabat telah mengubah Al-Quran. Sayyid Hawa kita tahu seorang ahli dakwah yang banyak orang abim juga rujuk, saya berujuk tadi ya. Dia kata hadza min Khomeini, kata Khomeini kufrun bawa, kufur yang sangat nyata, bukan kufur sendiri. Wa naqdun lil Islam, membatalkan seluruh Islam. Jadi itulah sebenarnya yang kita hadapi. Pertama sekali orang yang terlibat dengan Syiah itu kena bertaubat kembali. Dan kita kena jaga anak kita. Ini belum sebut soal muta'ah lagi ni. Muta'ah ni saya sebab tu sebut akidah dulu. Ada dalam rencana saya, sebut sikit jugalah rencana saya yang benarkah Syiah tidak kafir sahabat itu. Saya jawab Haji Salih, sahabat saya masa di UKM, kita sama-sama mengajar. Dia rencana ni saya tahu bukan dia tulis pun, sebenarnya sepatah pun tak ada tulisan dia. Dan saya tahu siapa yang menulis, pensyarah Timur Raya yang tulis, yang ditahan oleh kerajaan di
di Kemunting, dan saya pergi jumpa dia di Kemunting. Masuk Jakim buat program pemilihan orang tu yang tulis, sebab dia penulis tak tahu, tapi asal terakhir diguna nama kerana dia ialah yang diputar ulama. Itu semua sekali lah guna ulama. Ini boleh baca dalam rencana yang ketiga ke berapa tu. Tapi saya nak sebut juga sikit lah tentang Syiah ni sebab membahaya kepada anak-anak kita. Dan Jakim ada banyak maklumat tentang ni Menakar Syiah Terdakwa Bersahabat tu. Menakar Syiah Terdakwa Bersahabat. Waktu saya tulis ini, saya berada di UKM, dan alhamdulillah di Pustaka Turas UKM itu hampir semua kitab-kitab muktabar Syiah, kitab induk, kita katakan kitab kuning dia lah, daripada Bukhari-nya tu, itu kitab yang sama dengan Bukhari itu, dan kitab-kitab ayat sebanyak. Dan kita terkejut bahawa ada kitab Syiah 110 jilid. Ada itu nama dia Biharul Anwar, lautan cahaya-cahaya. Tapi sebenarnya apa yang ada di dalam itu ialah Biharul Zulumat, lautan yang sangat gelap. Ada nas-nas yang teks sini. Jadi dalam kitab-kitab yang muktabar yang lama-lama dulu, dia sebut muta'ah ini, pertama sekali pahalanya sangat besar. Kalau mandi tu yang air yang gugur tu semua gugur di dosa. Itu muta'ah sangat besar. Kemudian Nafkah ni mudah sangat. Dan kita sebut tak payah tanya dia bini orang kan tidak. Tak payah tanya dia. Ini ulama besar dia. Tak payah tanya maksudnya mana tidak. Dan bayarannya macam mana? Dia kata patung gula-gula pun sudah cukup. Patung gula-gula pun sudah cukup. Jadi Dr. Zalihan pernah ada maklumat sampai kat dia. Mereka bermutuah ni di KFC. KFC itu berapa? Kalau yang set tu 10-12 ringgit tu mahal dah tu. Kalau dari kita dia patung gula apa dah cukup dah. Ini maklumat yang sampai kepada Ustaz Zalihan. KFC pun muknah je, aku berputar dengan kamu selama sejam, 2 jam, sehari. Kira apa kerja lepas tu? Boleh berapa kali ulang mutuah? Seminggu. Jadi ini juga membahaya dalam konteks kita kesudian anak kita. Dan ramai. Dan semasa saya di UKM ada dah betul-betul. Sebab saya dituduh Profesor Monyet ni masa UKM lagi, sebab tu dah jawab sekarang masa itu lagi. Profesor Monyet letak kat bilik kan tu, Profesor Monyet. Ada dah sampai waktu letakkan.